Okay, right. So untuk hari ini insyaAllah saya akan masuk techniques of differentiation. Okay, techniques of differentiation. Last week kita masuk produk sahaja. So hari ini saya sambung question dengan chain rule. Kemudian saya akan masuk sikit untuk differentiation, trigonometric, log dan juga exponential. Okay, sebab benda ni dia akan cover untuk quiz 1. So quiz 1 next week lah dalam Teams. Okay, so kita buka muka surat yang sepatutnya. Sekejap Parametrik. Bukan ni parametrik. Okay, right. Okay. Kalau buka muka surat 8 tu dia masih dalam keadaan soalan untuk product rule. Jadi kat sini techniques of differentiation. Sekejap saya kena lipat dulu ni. Okay. So techniques. Dia ada 4 sebenarnya. Ada 4. Yang pertama sum or difference rule. Okay, dah settle dah minggu lepas. Kemudian yang kedua adalah product rule ataupun untuk hasil darab product rule. Okay, pun dah settle. Yang ketiga adalah untuk hasil bahagi iaitu quotient rule. Okay, dan yang inilah kita akan masuk. Dan yang terakhir untuk teknik kita ada chain rule. Okay, jadi kita tengok dulu untuk quotient rule. So untuk quotient rule ni adalah soalan yang melibatkan hasil bahagi. Kalau minggu lepas masa kita masuk product rule ni untuk hasil darab. Contoh soalan y sama dengan X tambah 4. Ni contohlah X tambah 4 dengan X kuasa 2 tolak 1. Jadi kalau kat sini untuk product rule dia akan ambil satu ni untuk hasil darab iaitu U. Yang ni dia ambil U. Madam. Ya. Tak nampak tu. Ya. Madam tak ada Tak nampak. Ke ada orang yang request Tak ada control? Ni mesti ada orang interrupt ni. Ada orang tekan ke? Ada orang tekan request nak control? Sekejap. Jangan usik yang share screen tau. Sebab bila dia usik, dia akan interrupt dan dia akan take over dengan mana-mana tu. Okay, nampak tak lagi? Okay. Alright, thank you tolong inform. Okay, so saya lupa nak ingatkan, jangan usik button share screen sebab bila saya share, awak tekan button share tu dia akan pergi kepada awak punya screen. Tapi kalau dah reject tu, dia akan hilang lah semua. Okay, terima kasih untuk inform tu. Okay, so sekarang ni untuk soalan product rule, dia akan bagi dalam hasil darab. Okay, so sini ada kurungan pertama, kurungan kedua. Jadi dia akan ambil yang pertama ni sebagai U, kemudian yang kedua adalah V. Okay, so ni product rule. Beza product rule dengan quotient rule, kalau quotient rule dia ada hasil bahagi. Contohnya Y sama dengan, okay, dia ada hasil bahagi. Atas dia akan jadi X tambah 4 dan bawah tu X kuasa 2 tolak 1. Jadi untuk ambil U dengan V, okay, U dengan V dia kena ambil bahagian atas sebagai U dan bahagian bawah sebagai V. Okay, so step pertama, ambil dulu U dengan V mengikut tempat dia. Kemudian bila awak dah ada U, ia adalah X tambah 4. Dan V adalah X kuasa 2 tolak 1. Okay, ni dah ambil daripada tu. So barulah kita differentiate. Okay, so kita akan differentiate kat sini. Okay, so bila differentiate sama. Differentiate X dapat 1. Differentiate 4 kan constant, jadi kosong. So dia akan jadi kat sini V. Okay, V prime dapat apa V prime kalau X kuasa 2? Dia akan dapat 2x. Okay. Okay, sekarang ni saya guna whiteboard ni. Okay, so sekarang ni kita nak guna quotient rule. Soalan quotient rule adalah untuk hasil bahagi. Okay, so kita akan ambil U dekat atas, V dekat bawah. Okay, so kita akan ambil U sama dengan X tambah 4. V sama dengan X kuasa 2 tolak 1. So bila kita differentiate, maka U dia akan jadi U prime. So dapat 1. V dapat V prime dapat 2x. Settle
So dekat sini kita differentiate. Jadi sekarang ni kita akan gunakan formula quotient rule. Hopefully tak glare. Formula quotient rule adalah Y prime sama dengan V U prime tolak U V prime bahagi V kuasa 2. Lagging lagi ke? Tak apa. Tapi Miss, Kenapa? Miss nak balik yang U prime dapat sama dengan 1 tu. Okay, alright. Okay, so sekarang ni tadi kita ambil U bahagian atas. So U bahagian atas adalah X tambah 4. Okay, untuk U prime kita akan differentiate X. So ingat last week, kalau differentiate X, X tu kuasa 1. Bila differentiate, 1 darab depan, 1 tolak 1. So dia akan dapat 1X kuasa 0. X kuasa 0 nilai dia 1. Maka differentiate X kuasa 1 dapat 1. Sebab itulah tadi yang ni, X ni dia akan dapat 1 dan 4 ni dia constant tau. 4 ni adalah constant. So bila constant dia akan jadi kosong. Okay, faham Miss. Thank you. Okay, so sekarang ni formula product rule. Okay, formula product rule yang sebelah ni. Product rule UV prime plus VU prime. Ni product rule sebab dia adalah untuk hasil darab. Untuk hasil bahagi dia akan jadi VU prime tolak UV prime bahagi V kuasa 2. So tujuan dia adalah kita akan masukkan mengikut kedudukan dia. So yang mula-mula kan kita nak masuk V. Jadi kita kena ambil yang ni dulu. V yang pertama dulu. So kita akan gantikan V. Siapa tu? Tolong mute suara. Okay. V adalah X kuasa 2 tolak 1. Dan untuk U prime adalah 1. Kita ganti je. Tolak dengan U. Okay, U yang ni U. Okay, U yang ni. So kita akan tolakkan dengan U iaitu X tambah 4. Dan V prime. Okay, belakang formula di V prime 2X. Okay, kemudian kita bahagikan dengan V kuasa 2. So V kuasa 2 awak kena ambil yang ni untuk gantikan V. So V adalah X kuasa 2 tolak 1. So dia kena letak kuasa 2. Okay. So produk dengan quotient ni lebih kurang sama. Dia hanya differentiate dekat sini je. Sini je differentiate. And the rest tu kita ganti je formula. Ganti formula. Dan selepas pada tu kita akan expand. Maknanya kena kembangkan lah. So kembangkan ke atas ni X kuasa 2 darab 1. Negatif 1 darab 1. Maka dia akan dapat X kuasa 2 tolak 1 ke atas. Okey, untuk yang bahagian belakang. Okey, bahagian belakang ni dia akan darab X darab 2X. 4 darab 2X. Dan pastikan negatif dekat depan dia kena kembang sekali. Dia bila once jumpa bracket, dia akan darab. Negatif darab X. Negatif darab X, lepas tu darab pula dengan 2X. Maka dia akan dapat kat situ negatif 2X kuasa 2. Okey. Kemudian negatif darab 4, negatif 4. Negatif 4 darab dengan 2X dapat negatif 8X. Bahagi dengan, okey, so kita nak expand. Atas je kita akan expand dan simplify. Maknanya atas je kita akan usik sama ada kita kembangkan dan permudahkan. Untuk bahagian bawah yang ada kuasa 2, elakkan untuk kita kembang. So tak perlu kembang lah kat situ. Kecuali kalau kita boleh cancel out dia punya kuasa. Jadi kena ingat untuk bahagian bawah yang V kuasa 2 tu dia tak perlu kembangkan. Jadi kita akan tulis balik je kat sini. X kuasa 2. Saya rasa lag ni. Betul tak lag? Tak lag ke? Ia macam delay sikit-sikit je madam. Delay. Tapi okey dah ni. Mungkin internet saya kot hari ni.
Okey, terima kasih maklum balas. Okey, right. So sekarang ni yang bawah ingat dia tak perlu kembangkan. Jadi jangan usik, kita just salin je balik. So bawah ni kembang, jangan. So bahagian atas je kita akan simplify. So kita akan tengok kalau atas ni dia ada X kuasa 2 dengan X kuasa 2. So kita boleh permudahkan. Maknanya X kuasa 2 ni tolak dengan 2X kuasa 2. Maka dia akan dapat negatif X kuasa 2. Okey, sebabnya sini 1. Lepas tu 1 tolak 2 dia akan dapat negatif 1 lah. Okey, yang lain yang belakang ni yang negatif 1 dengan negatif 8X dia tak boleh combine. Jadi kita akan salin balik. So dia tulis negatif 8X tolak 1 dan bahagi balik dengan V kuasa 2. Kuasa 2 lah. Jadi inilah jawapan untuk hasil differentiate menggunakan quotient rule. Quotient rule sebenarnya dekat atas ni je cara nak ambil U dengan V. Itu sahaja. Kemudian masuk dalam formula. Okey, boleh faham Okey, so tu konsep asas dia. Kita nak guna produk dan juga quotient. So sekarang ni saya dah bagi contoh yang tak ada dalam buku. So kita back kepada muka surat 9. Okey, ni muka surat 9 Okey. Ya, madam. Ya. Yang V kuasa 2 tu tak payah kembangkan, biar gitu je. Betul. Jangan kembangkan, biar macam tu je. Kecuali, bagus soalan tu. Kecuali kalau contohnya V dia adalah X kuasa 2 macam ni. Kalau X kuasa 2, bila kita masuk dalam formula dia akan jadi V kuasa 2 iaitu X kuasa 2 kuasa 2 kan. Kalau yang macam ni biasanya akan ada case yang kita cancel out. Dia kena kembang lah, dia akan jadi X kuasa 4. Tapi kalau ada sebutan contohnya X kuasa 2 tambah 1, so X kuasa 2 tambah 1, so yang ni tak perlu expand. Okay, clear sebab dia sebenarnya nak memudahkan jawapan akhir yang tak perlu kita nak kembang banyak-banyak dan kita just cancel out macam tu je. Okay, right. Okay, so sekarang ni tengok example 9. Okay, dalam muka surat 9. Dia bagi find the derivative of the following functions using quotient rule. So ingatlah kalau quotient rule dia punya formula VU prime tolak UV prime bahagi V kuasa 2. Itu je. Okay, so sekarang ni bila tengok soalan, atas ni kita ambil sebagai U, bawah ni kita ambil sebagai V. Okay. Jadi ni dah ada solution dia. So saya tunjuk je lah kat tepi ni untuk sebagai contoh. Jadi once kita dah decide U atas V bawah, so step dia sama. Yang pertama sekali, kita tulis dulu. U sama dengan 4X. Kemudian V sama dengan 2X tambah 1. Lepas tu dia cari U prime. So U prime ni maksudnya differentiate 4X. 4X bila differentiate dia macam cancel out kat belakang X tu, maka dia akan dapat nilai 4 sahaja. So ingat differentiate 4X ke 5X ke 1X ke, dia akan dapat nombor sahaja. Sebab case dia 1 tolak 1 tu yang jadi kosong. Okay, untuk yang dah habis dah untuk U prime. And then next kita buat V prime pula. Differentiate 2X dapat 2. Differentiate 1 jadi kosong. Maka V prime dapat 2. Kemudian kita masuk dalam formula. So formula dia depan ni dia bagi Y kan. So bila dia bagi Y, kita nak cari Y prime sebenarnya. Jadi dekat sini kita tulislah formula dia Y prime. Okay, kalau tak nak tulis Y prime, dia boleh tulis juga sebagai dy dx. Benda yang sama. Okay, salah satu. So kita akan tulis dulu formula dia untuk mudah. VU prime tolak UV prime bahagi dengan V kuasa 2. So kita akan masukkan formula. Kalau ikutkan dia ada bracket macam ni lah. VU prime tolak UV prime bahagi dengan V kuasa 2. So kita akan tengok yang tu. Yang pertama sekali kita masukkan V. V adalah 2X. So 2X tambah 1. Okay. Darab silang dengan 4. Lepas tu tolak dengan darab silang 4X dengan 2. Bawah ni ambil yang mana? Bawah ambil V. So kena letak V dekat bawah ni. Sebab pelajar biasanya tersalah. Selalu salah. V ni dia pergi ambil U. So kena hati-hati kat situ So kat sini masukkan V iaitu 2X tambah 1. So ingat yang bawah ni tak perlu expand. Lepas tu lepas dah masuk formula nak buat apa? Kita kena kembang je lah.
2x darab 4, 1 darab 4. And then yang ni, pastikan negatif darab 4x dulu and then darab dengan 2. So kita akan tulis dia punya jawapan. So dia akan dapat sini 8x tambah 1 darab 4 dapat 4. Tolak 4x darab 2. So dia akan dapat 8x bahagi dengan 2x tambah 1 kuasa 2. So dekat bahagian atas kita boleh nampak dia boleh cancel out di mana 8x dengan 8x boleh cancel. So dia akan dapat jawapan 4 per 2x tambah 1 kuasa 2. Okay. So beza dia dengan produk rule adalah di bahagian formula sahaja dengan cara kita ambil U dekat atas, V di bawah. Clear tak? Senang kan? Clear miss, clear miss. Okay, right. So, okay. Naim angkat tangan kenapa Naim? Kejap ni nak follow ya. Sila salin. Okay. Salin, tak payah salin. Tak payah salin. Dah ada dah dalam. Tak payah saling. Tak payah. Okay. Sekarang ni kita try tengok chain rule pula, boleh? Boleh. Okay, alright. Boleh. So kita pergi kepada chain rule. Chain rule ni dia adalah sebenarnya chain rule ataupun kita panggil sebagai formula berantaian. Contoh soalan chain rule ni dia ada yang pertama sekali dia ada kuasa dekat luar. Contoh y sama dengan fx kuasa n. Okay. Jadi soalan yang formula berantaian dia kena ada ambil nilai iaitu dalam ni dia ambil sebagai u. Jadi kalau awak jumpa soalan yang ada kuasa n dekat luar, okay, di mana function x, siapa tolong mute-kan seorang suara? Okay, fx ni dia ambil sebagai u, okay, dan kita akan differentiate dia sebagai u per dx lah. Dia kena bahagian dalam dulu, inner. Okay, so dia akan dapatlah u sama dengan fx. Okay, kemudian yang soalan asal ni dia akan dapat y sama dengan u kuasa n. Nampak tak? Untuk chain rule, okay, ingat untuk chain rule dia hanya ambil u untuk bahagian dalam sahaja, inner. Okay, kemudian bila kita tulis balik dia punya function, so dia akan dapat yang pertama dia akan dapat u. Tak keluar ni. Dia dapat u. Yang kedua dia dapat y. Boleh? Okay. So tu je konsep chain rule. Chain rule dia tak ada u dengan v. Dia hanya ambil u dalam bahagian dalam sahaja. Okay, sekejap saya rasa dah hang ni. Okay. So sekarang ni kalau kita nampak kat sini, differentiate each of the following by using chain rule. So ingatlah chain rule ni dia punya soalan biasanya y sama dengan dalam ni dia ada fx dan ada kuasa n. Jadi dia kena ambil u yang di bahagian dalam sahaja. Dia tak ada v. Okay, so kita tengok soalan yang pertama dulu. Soalan yang pertama, dia bagi y sama dengan x tambah 3 kuasa 3. So kalau awak nak bukat menjadi 3 kurungan, dia besar. Jadi untuk guna formula chain rule, kita akan assume yang bahagian dalam sahaja iaitu x tambah 3 kuasa 3 ni sebagai u. Kuasa dia tak perlu ambil, kita ambil function kat dalam sahaja. Okay, jadi saya tunjuk jalan kerja walaupun dah ada kat sini. Maka soalan asal y sama dengan x tambah 3 kuasa 3. So ingat kita ambil u bahagian dalam. Jadi dia akan dapat u sama dengan x tambah 3. Okay. V dia tak ada, maka kita akan ambil y. So baca balik soalan ni, baca balik. Dia akan jadi apa? Y sama dengan u kuasa 3. Boleh nampak tak kenapa dia jadi y sama dengan u kuasa 3? Boleh. Okay, right. Saya tak boleh. Okay, nampak lah. Okay. Dia pun tak boleh. Okay, tak keluar. Okay.
So sekarang ni awak kena faham chain rule ni dia punya function dia bukan untuk selesaikan soalan darab sebenarnya. Dia nak selesaikan soalan yang kalau ada kuasa yang besar, lepas tu dalam kurungan ni pun, dalam inner ni pun ada kuasa. Jadi tu function untuk chain rule. Kalau produk rule dengan quotient rule dia untuk soalan hasil darab dengan bahagi. Untuk chain rule kalau dalam ni dia ada kuasa, lepas tu kat luar pun ada kuasa. Jadi dia nak solve untuk problem dalaman dulu. Jadi sebab tu kita ambil EU ni yang spesifik dalam ni sahaja. Okey, kemudian untuk Y, awak kena baca balik soalan tu. Jadi dia akan jadi Y sama dengan, okey, sebab kita dah replace X tambah 3 ni dengan U, maka dia akan dapat U kuasa 3. So kena tulis dua. Satu U, satu lagi Y. Okey. So bila dah tulis yang satu U dengan Y, okey, lepas dah tulis satu U dengan Y, kita akan differentiate. So dekat sini differentiate dia, awak jangan ambil U jadi U prime tau. Dia kena ambil differentiate jadi kalau sini U, sini X, maka dia akan dapat du per dx. Dia tak boleh guna untuk U prime. So dia kena guna Leibniz notation iaitu D dengan D. Okay, so kita differentiatekan X tambah 3. So bila differentiate X tambah 3, X ni jadi 1, 3 ni jadi kosong. Okay, so du per dx adalah 1. Okay, kemudian, koma, kita cari pula y sama dengan u kuasa 3. Differentiate y dengan u, bila differentiate dapat dy per du. Sebab y sebelah kiri, u sebelah kanan, maka dapat dy per du. So bila differentiate u kuasa 3, okay, sebenarnya u kuasa 3 ni dia sama je macam soalan x kuasa 3. So kalau awak differentiate x kuasa 3, dia sama je 3 darab depan, 3 tolak 1, betul? Jadi sama juga dengan u. So kalau u kuasa 3, 3 darab depan 3, 3 tolak 1 dapat 2. So dia akan dapat 3u kuasa 2. Okay, jadi untuk chain rule, first step sekali awak kena ambil tahu untuk u kat dalam. Okay, kemudian tulis y. Lepas tu du dx differentiate dy du. Kemudian yang ketiga, barulah kita masuk formula chain rule. So formula chain rule, yang ni kena ingat dia akan jadi, tengok dalam buku tu. So dia akan dapat dy over dx sama dengan dy darab dengan dx. Okay, so dy ni, bawah ni dia kita ambil u kan. So dia akan dapat sini du dan atas ni dapat du. Jadi ni formula untuk chain rule. Sekejap. Saya punya lag. Awak tak lag ke? Lag sikit-sikit. Lag juga dah tapi tak mengapa. Tak mengapa. Redha dah Miss, kalau kita tengok mula kat gini, lag gini juga ke? Saya tak pasti sebab biasanya kalau saya record dot lag. Dot lag lah tu Miss. Dot lag lah punya. Okay. InsyaAllah. Biar kalau connection internet saya problem, dia akan jadi lagging. Biasanya tak. Okay. So sekarang ni kita dah ambil formula untuk chain rule. So sekarang ni kita replace sahaja. Dy du ni adalah 3u kuasa 2. Oh tu lah dy du. Oh. Darab dengan du dx. Mana du dx? Miss. Satu. Ya. Apa dia? Cik jangan tekan Cik jangan spotlight Cik. Okay, so sekarang ni awak akan dapat 3u kuasa 2 darab 1. So dia akan dapat 3u kuasa 2. Okay. Tapi jawapan dia jangan tinggal u sebab dia kena ada x, sebutan x ni. Jadi u yang asal apa dia? U yang asal adalah x tambah 3 kan? X tambah 3. Ya, so kita pun ganti. Ganti 3 dengan x tambah 3 kuasa 2. Ya, betul. So dapatlah jawapan dia. Mantap. Okay. Alright, so sekarang ni faham tak konsep dia untuk chain rule? Boleh Sekejap madam. Saya nak perhati dulu. Kita nak mati ya. Ya. Siapa panggil Miss tu? Ya.
Apa you tak boleh guna U prime, Y prime? Sebab kita nak ganti formula chain rule dalam sebutan dy du dengan du dx. Dia macam darat silang lah. Dia macam darat silang. Betul. Mantap. Nak bandingkan. Tak apalah, bagi dulu jawapan ni, tak apa. Bagi dulu jawapan. Susah ni tak ada calculator. Tak payah guna kalkulator lah. Songok dah. Sebab tak guna kalkulator pun ni. Sekarang ni. Betul. Tak payah guna kalkulator. Sebab Guna ni bukan calculator pun. Sebab dia darat biasa. Bukan darat biasa. Darat lagi Mak, dia kecil tengah lah. jauh mak. Apa? Apa? Kita tajam. Macam. Negatif Kan 3x tak kuasa tajam 2 tadi. kan? Betul. Negatif 3x kuasa 2. Tak bracket dia. Yang saya tak faham ada 33x kuasa 2 nanti lah. Miss, boleh tak? Miss, dia ada dapat jawapan. 2x Miss. Hey, differentiate x Differentiate kuasa biasa. 2. Okay. Sorry lah. Lepas dapat jawapan tu tinggal je ke kena Nak buat ingat apa je nak ingat. Saya Tinggal fokus bahagian je. atas sahaja. So negatif 3x kuasa 4 tambah 33x kuasa 2 tolak 4x ke? Betul.
Miss hok ni potong-potong ke gana? Hok mana potong? Potong. Soalan mana? Sekejap. Gana nombor hok atas tu Miss. Soalan Bapak mana X. atas tu? 4x tolak 2x kuasa 4 tambah 3x kuasa 4 tu. Oh, yang tu dia kembang expand. Ni maksudnya 2 darab 2x negatif x kuasa 3 darab 2x. Miss. Miss B tu memang jawapan gitu kan? Soalan mana tu? B. Soalan B, dia memang dapat jawapan gitu. Memang jawapan gitulah. Miss. Soalan C tadi saya tak sempat ah. Soalan C dia apa? Soalan last kali ke? Saya siap sampai sekali. D tadi. Lepas tu Miss buat baik ni. Bincang. Okey, soalan C. Izinkan saya mencelah. Boleh celah sekejap. Sambil tu saya bagi soalan C. Yang differentiate tu, cara differentiate tu saya tiba-tiba lupa. Differentiate yang mana? Yang apa? Si n tolak 1. Lupa lah. N Darab tolak 1. depan. Darab depan tolak 1. Kuasa dia Kuasa darab dia. depan lepas tu tolak 1. Kuasa ke depan, kuasa darab tolak 1. Betul. Apa? Darab depan Tolak 1. kuasa tolak 1. Jadi Kuasa kuasa tu darab tolak depan lepas tu tolak 1. Ni saya dah tulis dah formula dia. Okey, soalan C guna product rule sebab Product dia lah rule, tambahkan. Product rule sebab dia hasil darab kurungan sebelah-sebelah. Sabar Miss. Sekejap. Sedih tak ada operator. Tak payah guna kalkulator lah. Kenapa? Dok, kita rasa kosong. Lomba lah Mang. Mana kalkulator awak? Bang, Tinggal antara tinggalan semua dok team Tak payah cara orang lain. Buat kerja awak tu. Lain tak apa. ada siapa? Tak apa, saya tu lah. Tu biar. Negatif. So dapat berapa jawapan dia? 3x kuasa 2. Kenapa 3x kuasa 2? Tambah kan? Ada kuasa. Ya. Sekejap, Sabar. saya salah repeat 2 kali lah sekejap. Tak ada lah sebenarnya. Betul 3x kuasa 2. Cakap dah. Okey, kemudian. Mau malu Ya. Tolak 10x. Miss. Okey. Ya, betul. Apa dia? Yang soalan B tu dy over du tu dia differentiatekan dia kan jadi 10 kuasa 9. Saya lupa ada ni Ya. Betul. Saya tertinggal U kat sini. Sebab tadi ni, okey betul 10 U kuasa 9. Okey. Sebab formula dia darab depan tolak 1. Okey, thank you Miss. Terima kasih Miss. Right. Faham Miss. Bukan Okay, bohong. Alhamdulillah. Okay,
so kita dah habis untuk belajar techniques of differentiation iaitu sum, difference rule, product rule, quotient rule dan juga chain rule. Maka siapkan soalan tutorial dalam muka surat 27 dan juga 28 dan sila hantar dalam Microsoft Teams. Okay, apa-apa saya akan update dalam group. Terima kasih semua. Okay, jumpa next week. Assalamualaikum.